Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang kita hormati dan juga kita segani Habib Ali bin Futtaim dan juga Syekh Ahmad bin Salim, begitu juga Ustaz Syahir dan para jemaah yang dimuliakan yang semuanya merupakan tetamu-tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini setelah mendengar daripada kuliah ataupun pengisian daripada kitab Tauhid yang dikarang juga oleh Imam Al-Haddad, sekarang kita berpindah pula kepada kitab Tasawuf yang juga dikarang oleh Imam Al-Haddad. Kitab Tasawuf yang juga dikarangkan oleh Imam Al-Haddad. Kaitan ataupun ikatan di antara akidah Tauhid dan juga ilmu Tasawuf itu sangat rapat. Seseorang yang mempelajari Tauhid tanpa Tasawuf, dia tidak boleh mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan secara zahirnya sahaja. Kerana apa? Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu tidakkah kamu melihat? Dalam diri kamu tidakkah kamu menilik? Nak mengenal Tuhan mesti kenal diri. Nak mengenal Tuhan mesti kena kenal diri. Kenal diri melalui apa? Tasawuf. Kenal diri melalui tasawuf. Orang yang belajar tauhid semata-mata tak mungkin boleh kenal Tuhan melainkan dihayati tauhid tersebut dengan tasawuf. Dihayati tauhid tersebut dengan tasawuf. Orang yang belajar tasawuf sahaja, tak mempelajari tauhid, dia jadi apa? Pertama, memang dia jadi kafir. Yang kedua, dia jadi tasawuf itu hanya sebagai ilmu falsafah, ilmu filosofi. Sebab tu kalau kita dengar kata-kata orang putih, quote-quote daripada orang putih, banyak quotation filosofi dia ni banyak macam kena dengan sifat-sifat manusia. Macam ada banyak kebaikan dalam ahli falsafah orang putih. Selalu kita bawa contoh, apa orang putih kata, the grass on the other side of the fence is always greener. Rumput di sebelah taman yang sebelah sentiasa lebih hijau. Kita pergi dekat taman sebelah, kita tengok taman kita tadi lagi hijau pula. Pergi balik taman kita, tengok taman sebelah, hijau balik. Itu sifat apa? Qanaah. Tak ada sifat cukup dengan apa yang dah diberikan kepada kita oleh Allah. Tapi orang putih yang buat, orang kafir yang buat, kena tak dengan tasawuf? Boleh kena juga kadang-kadang. Sebab apa? Sebab falsafah itu adalah ilmu tentang diri sendiri. Maka ilmu tentang diri sendiri ini kalau tak diawalkan dengan tauhid, dia akan jadi macam filosofi sahaja. Dia tak akan jadi tasawuf. Tasawuf punya guideline adalah akidah. Akidah punya penghayatan adalah tasawuf. Orang yang belajar tasawuf tak belajar akidah, dia akan jadi ahli falsafah. Yang belajar tauhid tak ada tasawuf, dia akan jadi gila isim. Tu gila isim kan? Gila isim. Terlalu sangat dalam tauhid, dia lupa diri aku yang penuh maksiat, dia lupa tauhid aja semua benda. Last kali solat pun dia tak solat. Jadi gila isim. Subhanallah, saya tertarik dengan cerita Ustaz Syahir tadi, disebut tentang Syekh Abdul Qadir Jilani. Dua ujian yang Allah bagikan Syekh Abdul Qadir Jilani melalui iblis. Iblis datang merupa seperti satu cahaya. Kemudian iblis kata kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, dah apa tu yang halal aku haramkan, apa yang haram semua aku dah halalkan. Pertama, Syekh Abdul Qadir Jilani cakap apa? Engkau bukan Tuhan, nyah engkau wahai iblis yang dilaknat oleh Allah. Kenapa dia boleh tolak? Sebab akidahnya kuat. Tuhan aku tak bertempat, Tuhan aku tak bercakap, suara Tuhan aku tak didengari apa semua. Kemudian iblis cakap lagi, oh Masya Allah, aku dah buat trik ni, helah ni kepada beribu para wali yang lain, ramai di kalangan mereka yang sesat. Engkaulah satu-satunya yang tak sesat, wahai Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Jilani kata apa? Ini pun merupakan ujian engkau terhadap aku. Kalau aku percaya yang akulah satu-satunya yang selamat, berarti aku dah riak. Berarti aku dah rasa diri aku hebat. Yang kedua ni adalah tasawuf. Soalan pertama adalah menang dengan akidah. Soalan kedua menang dengan tasawuf. Sebab tu kena ada dua-dua, akidah dan tasawuf, untuk selamat sehingga ke husnul khatimah. Baik, insyaAllah kita akan mula daripada kitab Risalah Mu'awanah. Muqaddimah penyusun disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Esa lagi kaya, Maha Pemurah dan banyak memberi rezekinya berlimpah ruah. Maha Pembelas lagi banyak berbudi, dialah yang mengutus Muhammad penutup para nabi.
dengan perutusan daripadanya kepada sekalian manusia dan jinni. Dia menurunkan ke atasnya pula kitab Al-Furqan, kitab yang terkandung di dalamnya segala petunjuk buat manusia dengan bermacam-macam keterangan yang merupakan pimpinan dan pembeza. Baik, disebutkan di sini awal mula setiap kitab dia akan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang biasa kita dengar, setiap kitab dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana mengikut aturan Al-Quran. Yang pertama sekali Allah mula Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, seperti mana disebutkan tadi, setiap amalan yang tidak dimulakan dengan Bismillah akan terputus daripada keberkatan Allah. Setiap awal kitab mesti dimulakan dengan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, akan diikuti dengan selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Setiap amalan yang kita lakukan kena memuji Allah. Sebab apa? Nak mentahkikkan kepada diri kita, nak menguatkan kepada diri kita bahawasanya yang hasilnya kitab ini ataupun hasilnya karangan ini ataupun orang lain dapat mengambil manfaat daripada karangan aku ini, semuanya adalah kerana kekuatan dan taufik daripada Allah. Ini disebut apa? Tuhan Yang Maha Esa lagi kaya, Maha Pemurah, banyak memberi rezekinya, berlimpah ruah, Maha Pembelas. Ini semua adalah dia panggil kepada sifat Allah. Di sebalik panggilan itu ada makna yang lain. Apa makna yang lainnya? Tuhan yang Maha Kaya, ya Allah, kalau bukan kerana kekayaan Engkau, nescaya aku takkan boleh hasil kitab ini. Kemudian disebut apa? Maha Pemurah dan banyak memberi. Kalau bukan kerana kemurahanmu dan pemberian kamu, aku tak dapat ilmu nak mengarang kitab ini. Semua puji-pujian ini adalah mengangkat Tuhannya dan merendahkan dirinya. Setiap amalan perlu diselitkan dengan pegangan yang begini. Awal mula kita amalkan sebab Allah sebut dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Apabila kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam hasil dakwah daripada kamu, wahai kekasihku Muhammad, hendaklah kamu bertasbih dan beristighfar kepada Allah. Tasbih memuji Allah, menyucikan Allah, meninggikan Allah, membesarkan Allah. Sebab apa? Untuk mengakui kepada diri kita semuanya bukan daripada kekuatan aku, tetapi semuanya adalah hak milik dan izin daripada Allah. Kalau bukan kerana izin daripada Allah, subhanallah, majlis ni pun takkan ada. Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi ini merupakan pendakwah kepada kebaikan biiznillah. Allah sebut dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi. Dan pendakwah kepada Allah biiznihi, dengan izin Allah. Nabi sahaja pendakwah yang dapat izin terus daripada Allah. Semua pendakwah yang lain semuanya dapat izin daripada guru-gurunya. Dapat daripada guru sehinggalah Nabi SAW, dan Nabi sahaja yang dapat izin terus daripada Allah. Maka setiap daripada kita yang berdakwah ataupun setiap daripada kita yang mengikuti jalan Islam ini, semuanya mengikuti berdasarkan kunci yang utama, iaitu Nabi SAW. Sebab itulah mereka mula dengan puji-pujian terhadap Nabi SAW. Setelah memuji Allah, diikuti dengan salawat dan salam kepada Nabi SAW. Kerana apa? Setiap dakwah yang terhasil adalah daripada sanad guru. Dan guru itu pasti sampai sanadnya kepada Nabi SAW. Dan Nabi sahaja satu-satunya pendakwah yang terus dapat izin daripada Allah. Yang lain semua perlu melalui Nabi SAW. Yang kedua, kenapa dimulakan dengan selawat dan salam kepada Nabi SAW? Disebabkan Nabi merupakan pintu rahmat daripada Allah. Sehingga kan Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang doa kepada Allah tak dimulakan ataupun tak diakhirkan dengan selawat kepada aku, nescaya doa tersebut tak akan diangkat. Sebab itu kena awal dan akhirnya mesti dengan selawat kepada Nabi SAW. Awal dan akhir mesti kena selawat kepada Nabi SAW. Dan disyariatkan bagi umatnya apa yang pernah diwasiatkan dengannya kepada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa pun sama. Dan diutamakan agama ini di atas segenap agama-agama yang lama. Dijadikan dia sebagai semulia-mulia makhluk dalam ciptaan. Begitu pula dengan umatnya, sebaik-baik umat yang pernah dilahirkan. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Menyuruh berbuat segala kebaikan, mencegah dari segala kemungkaran. Mereka di atas taqwa saling berbantu-bantuan. Ini yang merupakan kemuliaan bagi umat Muhammad. Umat Nabi SAW
setiap daripada kita adalah khalifah dan setiap daripada kita dituntut untuk menjadi pendakwah. Adapun umat-umat sebelum, tak semua di kalangan mereka yang dituntut menjadi pendakwah. Tak semua di kalangan mereka dituntut jadi pendakwah. Sebab tu dalam umat-umat yang sebelum, walaupun mereka beriman dengan Nabi mereka, tetapi mereka tak berdakwah. Sebab apa? Zaman dulu belum ada lagi kemuliaan yang begitu. Zaman umat Nabi SAW sahaja yang setiap daripada kita dilantik menjadi khalifah dan setiap seorang boleh menjadi pendakwah. Bahkan dituntut untuk menjadi pendakwah. Kemudian mereka terhadap dosa dan permusuhan sangat jauh, tidak berkeinginan. Mereka terhadap salat sangat senang membangunkan dan terhadap zakat tidak pernah ketinggalan. Mereka saling berpesan di atas kesabaran. Dan pada jalan Allah mereka terjun ke medan. Mereka tidak pernah takut maki orang dan celaan. Yang kerap dilaungkan oleh ahli sesat dan kehinaan. Kerana tiada siapa yang menahan dari jalan Allah atau yang mencela dari membangunkan kewajipan hak Allah. Kecuali siapa yang ditimpa kemurkaan Allah yang kesudahannya akan tertarik kepada perpecah belahan dan kerugian. Tersungkur dalam kehinaan dan kehancuran, begitu pula tiada siapa mempertaruhkan diri untuk menasihati hamba-hamba Allah dan mengajak menyeru ke jalan Allah, melainkan telah terdahulu buatnya kebajikan daripada Allah berupa kebahagiaan dan keamanan dengan memperoleh kemenangan dan keridaan. Subhanallah. Di mukadimah ini Imam Haddad dia akan mula dengan kepentingan dakwah. Awal-awal belum mula fasal pertama lagi. Awal-awal lagi nanti dalam satu muka surat lagi kita akan tengok nanti Imam Haddad mula dengan kepentingan berdakwah. Sebabkan dia nak cerita tentang kepentingan berdakwah, sebab tu awal ni dia puji Nabi dengan menyebut apa? Mulianya umat Nabi kerana berpesan-pesan di antara mereka. Mulianya orang yang menahan daripada kemungkaran. Mulianya orang yang mengajak kepada kebaikan. Dia sengaja je meletakkan semangat bagi kita untuk berdakwah. Kerana apa? Sebab nanti selang beberapa muka surat nanti dia akan mula cerita berkaitan dengan peranan dan kemuliaan pendakwah. Kenapa kitabnya kitab tasawuf? Bicaranya bab hati. Tetapi dimulakan dengan peranan pendakwah. Diawalkan dengan peranan pendakwah dan kemuliaan pendakwah. Kenapa agak-agak? Kita kalau mengaji kitab-kitab lain, kitab usul dakwah ke, kitab uslub dakwah ke, ataupun kitab-kitab apa-apalah, kitab berkaitan dengan dakwah memang apa yang dipanggil make sense lah. Awal-awal dia mula dengan pendakwah. Tapi ini kitab tasawuf. Awal-awal lagi dah mula dengan kepentingan pendakwah. Kenapa? Dua sebab. Kerana yang pertama, nak memberikan semangat kepada setiap orang yang berdakwah untuk terus berdakwah. Yang kedua, untuk membuatkan kita yang membaca kitab ini supaya setiap yang kita baca daripada kitab ini kita dakwahkan pada orang lain. Kitab ni bukan untuk diri kita. Imam Haddad disebut apa? Aku suka dulu masa dia karang kitab ni disebut, aku suka karangan-karangan yang aku karang banyak ni, banyak kitab yang aku karang, Ratib Haddad yang aku karang ni semua untuk apa? Untuk menyelamatkan andai kata aku jumpa dengan Imam Mahdi. Dan juga kalau aku tak jumpa, untuk menyelamatkan umat yang akan jumpa dengan Imam Mahdi. Jadi kitab yang kita baca ni bukan hanya bacaan sebelum tidur, bedtime story kan? Bukan hanya bacaan untuk diri aku, bukan. Diawalkan dengan sifat pendakwah sebab apa? Supaya setiap daripada kita sebarkan ilmu yang kita dapat daripada kitab ini. Imam Haddad subhanallah semangatnya itu dan niatnya itu membuatkan seluruh dunia sekarang membaca kitab Imam Haddad. Sama ada baca kitabnya ataupun baca Ratib Haddad. Dan dia karang kitab ni umur berapa? Subhanallah, kitab ni kitab keramat ni, banyak sangat manfaat orang dapat daripada kitab ni. Banyak sangat faedah yang terhasil daripada kitab ini. Dia dapat sebab apa? Dia karang kitab ni umur berapa? Umurnya masih 27 tahun. Umur 27 tahun dia hasilkan kitab yang begitu tinggi, begitu istimewa. Risalah Mu'awanah. Sampai sekarang dah berapa ratus bahasa dah diterjemahkan kitab Risalah Mu'awanah. Antara kitab-kitab Imam Haddad yang paling masyhur adalah kitab Risalah Mu'awanah. Sebab apa? Sebab itulah awal-awal dimulakan dengan pendakwah. Kalau kita baca tetapi tak berdakwah, maka sia-sia ilmu tersebut. Maka daripada awal lagi disuruh kita letakkan niat, apa sahaja yang aku dapat manfaat daripada kitab ini akan aku dakwahkan. Siapa sahaja yang belum mendengar perkara ini akan aku dakwahkan. Setiap daripada kita jadi pendakwah ya malam ni. Sebelum habis
satu fasal ataupun sebelum masuk fasal yang lain dah sebarkan ilmu ni. Tapi ana tak pandai berdakwah lah. Dakwah dekat ahli keluarga, dakwah dekat anak-anak, dakwah dekat kawan-kawan terdekat, dakwah dengan cara senyum pada orang lain, dakwah dengan melakukan kebaikan. Maka sama ada kita dakwahnya berkitab ataupun tak berkitab, bercakap ataupun tanpa bercakap, pokoknya kena berdakwah. Pokoknya kena berdakwah. Yang boleh buka majlis, buka. Yang boleh buka pengajian di rumah, buka. Dulu waktu PKP kan, semua duduk dekat rumah, masing-masing buka kitab lah, apa semua ratib haddad, apa semua. Teruskan. Teruskan. Teruskan dengan bacaan kitabnya, teruskan dengan pimpinan ratib haddadnya, kerana tak terhasil karya-karya ataupun dakwah yang berkesan seperti Imam Haddad ini, melainkan setiap mula belajar diawalkan dengan dakwah. Melainkan setiap mula manfaat agama yang mereka dapat diawalkan dengan niat untuk menyebarkannya. Diawalkan dengan niat untuk menyebarkannya. Kalau tak tersebar ilmu tasawuf ini ataupun kitab-kitab ilmu Islam ini oleh tangan-tangan orang Islam sendiri, habis tangan siapa yang nak sebarkan? Kalau tak tertegaknya syiar Islam ataupun syiar ulama seperti Imam Haddad ini, syiar ulama mana yang nak ditegakkan? Ulama-ulama yang berfahaman lain yang akan tertegak di atas muka bumi kita. Mereka itulah para pewaris Nabi dan Mursalin. Siapa dia? Para pendakwah, para pewaris Nabi dan Mursalin, para pemimpin wali dan muttaqin sebaik-baik umat Rabbil Alamin dari kaum mukminin. Imam Haddad sebutkan dekat sini para pemimpin wali dan muttaqin sebaik-baik umat Rabbul Alamin. Disebutkan dalam qasidah dikarang oleh salah seorang ulama. Apa qasidah tu? Ma lazzatul 'aish illa suhbatul fuqara. Tidak ada yang lebih lazat dalam kehidupan aku ini berbanding dengan bersahabat ataupun berkenalan dengan orang-orang yang fakir. Orang fakir apa? Bukan fakir harta. Orang yang fakir daripada dunia, bahkan tenggelam dalam Tuhan. Sangat sayang kepada Tuhan. Sangat mementingkan akhirat. Orang-orang soleh dan para wali. Tidak ada yang lebih lazat dalam kehidupan berbanding dengan bersahabat dan berkenalan dengan mereka. Sebab itu duduk dengan orang soleh, memandang wajah orang soleh. Kita kalau duduk dalam majlis, ada orang soleh, para habaib kita, para syekh kita, apa semua, ada orang-orang soleh yang duduk depan kita, kita tak boleh zikir dengan tasbih. Kan makruh kita zikir dalam majlis ilmu. Sebab apa? Pertama, memang majlisnya majlis ilmu. Yang kedua, melihat, menatap wajah orang soleh dan duduk bersama orang soleh lebih baik daripada solat 1000 tahun. Lebih baik daripada solat 1000 tahun. Kerana apa? Duduk dengan orang soleh dan para wali ini adalah terlebih manfaat, kerana yang ada dalam hati mereka itu akan tercurah kepada kita. Berbanding dengan kita zikir itu dengan isi hati kita sendiri. Tapi bila kita duduk melihat kepada mereka, hati mereka akan tertumpah dan kita menadah itu akan mendapat sebaik-baik tumpahan daripada sebaik-baik hati, iaitu hati para wali dan salihin. Sebab itu disebutkan malazatul 'aish illa suhbatul fuqara. Kelazatan yang paling sedap di atas muka bumi ini adalah bersahabat dengan para wali dan muttaqin. Sebab itulah disebutkan oleh Imam Al-Haddad, para pemimpin wali dan muttaqin sebaik-baik umat Rabbul Alamin dari kaum mukminin. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Moga-moga kita dapat keberkatan daripada majlis ini dan juga keberkatan Imam Al-Haddad. Wallahu a'lam.